Assalamualaikum anak-anak cikgu, apa khabar anda semua? Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah PDPR online tingkatan 2. Kita akan sambung pada bab 4, subtopik 4.2 iaitu keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, kita akan lihat keunikan yang ditinggalkan pada waktu dahulu. Jom bersama dengan Cikgu Linda untuk belajar sejarah. Jangan ke mana-mana, stay tune. Apa yang kita nak belajar hari ini? Ya, kita akan belajar tentang keunikan warisan. Di sini kita akan fokuskan kepada 5 keunikan. Ya anak-anak, 5 keunikan. Nampak sikit tetapi panjang ceritanya. Okey, kita ada keunikan yang pertama iaitu sistem pemerintahan beraja. Kita ada kebijaksanaan pemerintah. Kita ada kegiatan ekonomi. Ada perkembangan sosio budaya. Dan kita ada yang terakhir, amalan beragama. Mari kita lihat satu persatu. Kita belajar bersama-sama. Anak-anak pernah lihat tak gambar ni? Ni adalah ukiran pada dinding candi Borobudur yang menunjukkan situasi menyembah raja. Ni kan raja. Okey, kiri kanan. Okey, rakyat-rakyat menyembah raja. Apa yang kita nak belajar ni kan? Okey, jom. Ya, kita nak tengok sistem pemerintahan beraja. Okey, dulu dia orang sampaikan melalui ukiran-ukiran di dalam seni bina. So menunjukkan kat situ raja adalah yang dihormati, orang yang paling tinggi. So di sini keunikan warisan yang pertama kita akan lihat ialah tentang sistem pemerintahan beraja, di mana jika awak masih ingat sewaktu kita belajar dalam bab 2, okey, kita dah belajar di mana pemilihan raja mestilah berasaskan keturunannya. Okey, raja mestilah keturunan raja. Dan pembesar akan mengesahkan keturunan raja tadi. Okey, raja akan dianggap orang yang suci dan berdaulat. Kan? Kalau ingat balik dalam bab 2, kita ada belajar dalam bab 2 sistem pemerintahan. Okey, raja adalah orang yang paling tinggi, paling dihormati, suci. Okey, raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera seperti yang dilaksanakan oleh kerajaan Funan dan Campak. Okey, untuk pemilihan raja juga, wanita juga berketurunan raja boleh dilantik sebagai pemerintah. Seperti kerajaan Majapahit. Cantik kan, Queen. Okey, so ini adalah pemilihan raja. Macam mana nak pilih raja? Raja itu mestilah daripada keturunan raja. Okey. Sebab kenapa kita pilih daripada keturunan raja? Sebab ia adalah suci dan berdaulat. Okey, selain daripada keturunan raja, raja boleh dipilih daripada golongan tentera dan juga daripada keturunan raja wanita tadi. Kedudukan raja. Okey. Raja dianggap titisan dewa dan mesti dihormati. Ni sewaktu pengaruh agama Hindu dan Buddha. Ini yang kita dah belajar juga dalam bab 2, sistem pemerintahan. Okey. Tetapi setelah kedatangan Islam, kita dah memperkenalkan konsep khalifah ketua. Okey. Sehingga sekarang raja-raja akan sentiasa ditaati. Itu adalah kedudukan raja. Raja adalah orang yang paling tinggi darjahnya. Raja adalah mesti dihormati dan raja mestilah ditaati. Bila kedatangan Islam, kita dah tukar pada gelaran khalifah. Yang mana kerajaan-kerajaan yang menerima kedatangan Islam dia pakai konsep ni lah. Okey,
khalifah. Okey. Kata kat sini, jika kita ingkar terhadap ingkar terhadap perintah raja, dianggap sebagai menderhaka, dan ia juga dianggap mengingkari perintah Tuhan. Kira berdosa lah. Kalau kita ingkar arahan raja ini, dianggap kita ingkar juga arahan daripada Tuhan, dan itu dianggap sebagai menderhaka. Gelaran pemerintah, setiap kerajaan alam Melayu menggunakan gelaran yang berbeza. Refresh balik bab 2, ada pelbagai gelaran, di mana kita ada guna raja, ada guna gelaran maharaja, sewaktu pengaruh agama Hindu dan agama Buddha. Tapi apabila kedatangan Islam, kita dah menggunakan gelaran sultan. Kalau guna raja menggambarkan kebesaran kuasa, contoh gelaran raja di gunung, maharaja di pulau. Selain pada itu, terdapat juga golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan. Contohnya Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya, mereka menggunakan gelaran Sanskrit ataupun bahasa Sanskrit. Dipanggil Varman. Sebab tu tadi ada Jaya Varman, Surya Varman kan. Kita belajar dalam 4.1 tadi. Kita ada sebut nama ni tadi. Inilah 3 perkara yang dilakukan di dalam sistem pemerintahan beraja. Macam mana nak pilih raja? Apakah kedudukan raja? Dan apakah gelaran raja pada kerajaan alam Melayu? So ini adalah keunikan pertama, iaitu sistem pemerintahan beraja. Seterusnya, keunikan kedua kita akan lihat ialah kebijaksanaan pemerintah. Bijaknya pemerintah, majulah kawasan itu, majulah kerajaan dia. Kita akan lihat apakah yang dikatakan kebijaksanaan pemerintah. Di sini sebagai pemerintah, kita perlulah memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Kita perlu memilih lokasi yang strategik. Pada zaman dulu, di manakah lokasi yang strategik? Sama ada di lembah-lembah sungai atau di pesisiran pantai. Bergantunglah kepada kerajaan alam Melayu pada waktu itu. Sebab apa? Bila kita dah pilih lokasi yang strategik, kita akan bina dekat situ sebagai pusat pemerintahan ataupun pusat pentadbiran. Kita boleh buat kawasan pertempatan dan juga pelabuhan. Maka kawasan itu akan jadi lebih maju. So kat situlah pemimpin kena jadi bijaksana untuk memilih kawasan, majukan kawasan atau majukan kerajaannya. Tengok contoh kat sini, kerajaan Angkor dan kerajaan Majapahit. Dia memilih lembah-lembah sungai sebab kawasan lembah sungai itu ada tanah-tanah yang subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Di Funan dan Sriwijaya pula, kita ada pelabuhan-pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang. Sebab sebab apa? Laluan Okyo tadi dengan Palembang terletak di laluan antarabangsa, iaitu di antara timur dan barat. Maka pelabuhan tadi akan jadi lebih terkenal, ramai orang datang. Pemerintah juga dapat menyediakan petunjuk arah agar memudahkan pedagang-pedagang singgah. Contoh petunjuk arah semula jadi pada zaman dulu. Petunjuk arah semula jadi. Zaman-zaman dulu kita ada bukit, kita ada gunung dan ada teluk. Inilah yang membolehkan
pelayar-pelayar atau pedagang-pedagang yang datang untuk singgah. Kemudian di Kedah, kita ada Gunung Jerai, mercu tanda kerajaan Kedah. Kita ada bukit dan teluk yang menjadi aspek pertahanan. Kalau tengok kat Gunung Jerai, siapa pernah pergi Gunung Jerai naik atas bukit tu kan? Okay, nampak laut kan kat belakang kan? Kat depan. Salah belakang. Kat depan. Okay, itulah macam mana keadaan pedagang-pedagang datang pada zaman dahulu. Okay, kebijaksanaan pemerintah juga boleh dilihat dengan cara menjalinkan hubungan diplomatik. Ya, sangat penting untuk menjalinkan hubungan diplomatik. Kalau pada zaman dulu, ada penting, apatah lagi zaman sekarang. Okay. Seperti juga memilih dan membangunkan pusat kerajaan, kita perlu memilih kawasan yang strategik. Sekarang di mana? Okay. Untuk menjadikan kawasan itu pesat membangun. Okay, kita lihat menjalinkan hubungan diplomatik pada zaman dahulu. Tujuan hubungan diplomatik adalah untuk menjamin kemakmuran kerajaan, memelihara kedaulatan kerajaan, mendapatkan perlindungan dan meluaskan jaringan perdagangan serta mengukuhkan agama dan budaya. Okay, selain itu juga kita ada hubungan persahabatan. Selain itu juga kita ada hubungan persahabatan di antara Sriwijaya dan China pada abad ke-7, Majapahit dan China pada abad ke-14, hubungan persahabatan. Okay. Kemudian ada juga yang menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan bantuan tentera dan senjata. Contoh, Maharaja Chola dari India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya. Maksudnya kat sini ada hubungan diplomatik dengan kerajaan India. Okey, hubungan diplomatik juga boleh dijalankan melalui perkahwinan. Di mana pemerintah Majapahit iaitu Raden Wijaya berkahwin dengan puteri kerajaan Singgasari pada abad ke-13. Maka Majapahit dengan kerajaan Singgasari akan menjadi sebuah kerajaan yang kata apa, ukuh dia baik. Anak-anak boleh ingat tak ni? Keunikan warisan yang kedua, kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah itu kena menjadi bijak, kena mencari bagaimana untuk dia membangunkan kerajaan dia. So dengan cara memilih dan membangunkan pusat pemerintahan dan juga sentiasa menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar. Apakah gambar ini? Okey, ini adalah Tasik Tonsap, kawasan di Kemboja. Ini tasik kan tempat simpan air, di mana aktiviti mereka adalah aktiviti pertanian. Padi tak banyak tanam kat sini. Dan juga menjadi sumber air minuman kepada masyarakat mereka. So kita tengok kan, nampak ni tasik-tasik ni sekeliling ya, tasik besar kan tasik ni. Apa kaitannya dengan tasik? Okey, nampak kat sini perkampungan terapung Chongnies dan ladang padi. Nampak ladang padi, sebab itulah dekat dengan tasik Tonsap sebagai mudah untuk memberi air kepada masyarakat untuk menjalankan aktiviti pertanian. Ni kan rumah petani, rumah masyarakat, kampung-kampung lah dulu. Okey, ni adalah kawasan penanaman padi kan, luas kawasan penanaman padi. Ya, kita masuk ke unikan yang ketiga iaitu kegiatan ekonomi tadi. Sebab kita ada tasik, kita ada tempat simpan air yang boleh membantu para petani. Okey. Dalam kegiatan ekonomi, kita untuk memastikan ekonomi negara itu, ekonomi kerajaan tadi ada, maka kita perlulah memanfaatkan tanah-tanah yang subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Okay, selain daripada kawasan Tasik Tonsap tu juga, kita ada di lembah Sungai Mekong, Sungai Semusi, Sungai Begawan Solo, Sungai Berantas
yang mana di sini menjadi tapak pertanian yang sangat penting daripada zaman dahulu. Sebab apa? Sebab kat sini banyak aktiviti penanaman padi. Ini jika awak ingat balik subtopik 2.2. Okey, aktiviti pertanian utama masyarakat mereka pada waktu itu adalah menanam pokok padi. Okey, bila kita ada aktiviti pertanian, maka di sini pemerintah sudah mula untuk mencipta sistem pengairan supaya mudah untuk menyimpan air, untuk dibekalkan kepada masyarakat tadi. So kita ada cipta bare di Angkor, bare di Angkor dan sistem saliran untuk memastikan bekalan air mencukupi. Kita panggil sistem saliran ataupun daik. Selain daripada padi, seperti kita belajar dalam bab 2.2, kita ada rempah ratus dan kita ada tanaman-tanaman lain yang diusahakan pada waktu itu. Ni refresh balik bab 2. Semua ni berkaitan. Keunikan dalam kemahiran merupakan warisan yang penting dalam perkembangan ekonomi dunia. So, cikgu harap boleh bezalah kegiatan ekonomi. Dah masuk ke unikan ketiga dah ni. Selain pada itu, ekonomi juga kita ada aktiviti perdagangan. So, bila ada aktiviti perdagangan, maka kita ataupun pemimpin lah kena menyediakan pelabuhan di kawasan yang strategik tadilah, supaya kawasan tadi strategik dan orang ramai boleh kunjungi dengan mudah bagi pedagang-pedagang timur dan pedagang-pedagang barat. Terdapat 3 jenis pelabuhan, iaitu pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan pelabuhan interport. Pelabuhan pembekal adalah untuk dijadikan persinggahan untuk membekalkan barang dagangan dan bekalan makanan kepada pedagang. Kena beza ni. Manakala pelabuhan kerajaan, pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujud pusat pentadbiran atau kerajaan tadi. Dia berkembang sebab wujud pusat-pusat pentadbiran atau kerajaan. So kita kata dia adalah sebagai pelabuhan kerajaan. Interport, tempat tumpuan pedagang untuk mengumpul, untuk mengedar barang dan mengendalikan barang-barang yang datang yang dibawa oleh pedagang-pedagang luar negara. So ada 3 dalam kegiatan ekonomi tadi. Di semua ni kita dah belajar di dalam bab 2. Ini gambar nak cerita tentang apa pula kan? Selepas ni keunikan apa pula? Nampak lembah Sungai Berantas, kita ada tapak pertanian iaitu sawah padi. Ni juga sungai-sungai atau saliran-saliran yang membekalkan air kepada aktiviti penanaman padi. Ini kita ada sistem pengairan iaitu bare, yang mana tempat simpanan air yang utama di kerajaan Angkor. Bare keluasannya pun sangat luas. Nampak tak di tengah-tengah ini adalah Angkor Wat. Keluasan dia lagi besar Angkor Wat. Tadi kita dah belajar ekonomi kan. Yang ni kita nak belajar apa pula dengan gambar ni. Apa perkaitan dia? Kita ada lagi satu. Yang tadi jugalah. Pelabuhan tadi kan. Pelabuhan. Kita ada pelabuhan interport. Kita ada pelabuhan pembekal. Kita ada pelabuhan kerajaan. Ini contoh-contoh pelabuhan kerajaan alam Melayu pada suatu ketika dahulu. Nampak kapal-kapal banyak datang berdagang kan tempat-tempat pelabuhannya. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di dalam kegiatan ekonomi yang telah cikgu ceritakan sebentar tadi. Keunikan yang keempat, kita akan lihat kepada perkembangan sosio-budaya.
perkembangan sosial budaya awak dah belajar dalam bab 3, di mana kita lihat daripada aspek tulisan dan bahasa, persuratan, seni bina. Okey, tulisan ini bahasa mendapat pengaruh luar. Okey, kita adaptasi daripada pengaruh luar. Okey, kita ada tulisan Pallava, kita ada tulisan Kawi yang datangnya daripada negara India, kemudian digunakan secara meluas sebagai medium tulisan bahasa tempatan dan juga bahasa Sanskrit. Selain itu, apabila berkembangnya agama Islam, kita sudah ada huruf-huruf Arab. Okey. Dari aspek persuratan, kita dah nampak keintelektuan melalui kegiatan persuratan. Kita dah nampak ramai masyarakat yang boleh menulis. Okey. Yang boleh adaptasi apa yang berlaku di kehidupan, apa yang berlaku di dalam kehidupan sehariannya diadaptasi di dalam persuratan. Seperti yang kita tahu pada awal-awalnya, kebanyakan kita ni menulis di dalam bentuk batu bersurat, sehinggalah kita menulis di dalam bentuk-bentuk manuskrip. Dia berkembang sedikit demi sedikit. Kemudian intelektual kita itu, keunikan intelektual itu diwarisi dan diteruskan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu sehinggalah ke hari ini. Seperti yang kita dah belajar dalam bab 3, kita dah lihat seni bina kerajaan-kerajaan alam Melayu. Ada macam-macam seni bina, ada candi, ada buat kapal, ada yang buat pintu gerbang, ada yang boleh buat perahu panjang, ada yang boleh bina candi lah, banyak bina candi kan. Kat sini nak menunjukkan bahawa seni bina ini banyak dihasilkan di dalam aktiviti kehidupan kita. Sebab kita bina candi untuk aspek keagamaan, nak menyebarkan agama. Kita bina pelabuhan ataupun kita membina kapal-kapal untuk berdagang. Untuk berdagang, untuk berlayar, dan kita membina sistem pengairan, kita ada barir tadi, untuk kegiatan pertanian. Di sinilah kita dapat lihat kreativiti pada masyarakat kerajaan dahulu sangat kreatif. Sangat keunikan mereka berbeza-beza di antara setiap kerajaan. Jika yang tinggal di kawasan pesisiran pantai dan lembah sungai, dia akan melahirkan tukang-tukang yang pandai membuat kapal yang besar dan kapal-kapal yang kukuh dan cantik. Ini adalah seni bina lah. Ini contoh seni bina kapal dalam aktiviti pelayaran dan perdagangan. Yang lukisan itu dikata kapal Melayu. Yang di tengah-tengah adalah jong Melayu, dan yang di hadapan adalah kora-kora, perahu kora-kora. Ni nampaklah. Nampak tak seni bina mereka, walaupun nampak buat kapal tetapi ianya berbeza. Ni kapal yang besar. Kapal besar, kapal purba berusia 2000 tahun yang telah dijumpai di Kedah. Menunjukkan bahawa industri besi pada waktu itu dah semakin hebat. Nampak boleh buat kapal besar kan? Ni pun kapal pinisi, kapal layar tradisional Indonesia. Suku Bugis orang yang buat. Kan besar, cantik. Nak berlayar jauh nun ke sana. Nampak kapal ni? Kapal gali kerajaan Malta di Laut Mediterranean. Ni pada abad ke-16. Ni adalah contoh kapal perang. Kan banyak kan keunikan kapal-kapal mereka, walaupun daripada kerajaan berbeza, kita nampak melihat kreativiti tukang-tukang kapal yang buat waktu itu. Seni bina kapal dalam aktiviti pelayaran dan perdagangan. Inilah
Ni kapal kita Malaysia ni. Hang Tuah memuat naik 20 ekor gajah Siam ke dalam kapal mendam berakhir. Kapal ni memang kita kata kapal yang hebat. Kapal yang untuk negara kita lah waktu itu. Waktu Kesultanan Melayu Melaka kan. Nampak boleh bawa 20 ekor gajah tu. Gajah tu besar. Berat tu. Lepas tu jauh pula tu. Nak bawa balik ke Melaka. Kekuatan, keutuhan kapal itu. Sangat-sangat dia titik berat kan sewaktu membuat kapal. Keunikan warisan seterusnya adalah amalan beragama. So kalau kita tengok kat sini, kita mengamalkan sikap terbuka. Masyarakat mengamalkan sikap terbuka dalam amalan beragama. Contohnya kan, masyarakat Champa dan Angkor menganut agama Hindu. Tapi ada sebahagian yang menganut agama Buddha pada masa yang sama. Maka di sinilah kita kata sikap terbuka. Tak ada paksaan nak masuk agama mana. Buktinya adalah agama Buddha, agama Hindu di kerajaan tersebut. Kemudian toleransi. Macam mana kita kata toleransi dalam beragama? Contoh, penganut agama Hindu membina candi berdekatan dengan candi agama Buddha. Tapi tak ada pergaduhan sebab kita faham di situ ada penganut agama Hindu untuk membuat amalan mereka, membuat aktiviti ibadah mereka. Begitu juga dengan candi Borobudur tadi dekat Jawa tadi. Maka candi dibina untuk masyarakat yang beragama Buddha menjalankan aktiviti keagamaan mereka. So kat sini kita kata sifat toleransi lah. Walaupun dekat-dekat tapi tak ada pergaduhan, masih hidup dalam keadaan aman dan damai. Ketiga adalah amalan beragama. Dia kata agama itu adalah simbol penyatuan raja dan rakyat. Kenapa simbol penyatuan raja dan rakyat? Kita tengok kat sini. Raja memerlukan golongan agama untuk mengukuhkan kedudukannya. Contohnya golongan Brahmin mempunyai peranan besar semasa pertabalan raja. Maksudnya raja dan rakyat. Yang kedua, pengasas kerajaan Angkor Jayavarman II diisytiharkan kedudukan baginda sebagai dewa raja oleh seorang Brahmin. Brahmin tu adalah rakyat lah maksudnya. So raja ni kalau tak ada golongan agama, maka dia tidak boleh diisytiharkan kedudukannya. Iaitu golongan-golongan agama tadi. Seterusnya kita ada status istimewa di mana golongan agama diberi tempat dan status istimewa dalam kerajaan. Contoh, kerajaan Funan, Sriwijaya dan Angkor. Mereka akan dilantik sebagai pentadbir dan penasihat pemerintah. Iaitu pegawai agama tadilah kan. Seperti kemudian diteruskan oleh kerajaan yang lain. Kemudian kita kata dia sebagai lambang keagungan. Di mana candi-candi yang besar di Mina akan nampak sebagai lambang keagungan sesebuah kerajaan. Candi yang besar. Contoh kita ada Angkor Wat tadi kan. Candi Hindu kan. Kita ada Candi Borobudur yang masih ada sehingga kini. Angkor Wat pun masih ada sehingga kini. Candi Prambanan dan Candi Muara Jambi. Ni lambang keagungan agama-agama masing-masing. Candi menjadi institusi agama lah. Tempat puja roh, tempat roh nenek moyang dan pusat perhimpunan para pendeta. Dan selain itu jadikan pusat beribadah. Apabila kedatangan Islam tersebar ke negara kita, di kerajaan Alam Melayu, banyak masjid-masjid dibina iaitu sebagai pusat ibadah, menyampaikan pendidikan dan kebajikan.
keunikan sistem pendidikan Islam seperti pondok ataupun madrasah masih lagi diteruskan sehingga kini. Okey, ni dalam tadi Alhamdulillah. Cikgu harap anak-anak murid dapat ingat 5 keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu ya. Sebenarnya 5 keunikan yang awak belajar di bab 4 ini, subtopik 4.2 ini, dia adalah rangkuman apa yang awak belajar di bab 2, bab 3 dan bab 4. Okey. Daripada awak dah buat bab 2, bab 3, bab 4, overall kat situ kita summary-kan dia di dalam keunikan warisan-warisan kerajaan alam Melayu yang pernah awak belajar di bab 2, 3 dan 4. Kalau awak ingat, awak faham, dengan mudah awak boleh ingat 5 keunikan kerajaan alam Melayu tadi. Okey? Oleh itu, kita haruslah menghargai setiap keunikan warisan-warisan dan menghayati warisan-warisan yang sedia ada pada zaman dahulu. Seboleh-bolehnya kita kekalkan sehingga pada masa akan datang. Kita peliharalah warisan-warisan kita itu supaya generasi akan datang pun tahu apakah warisan yang pernah kerajaan zaman dulu buat, masyarakat dulu buat. Okay? Dan kita kata at least ilmu itu ataupun pengetahuan itu tidaklah hilang begitu sahaja. Okay, warisan itu penting. Okay, kepada generasi-generasi akan datang supaya warisan yang sedia ada tidak pupus dek zaman. Okay, itu sahaja yang cikgu nak ajar awak di dalam subtopik 4.2. 5 keunikan kerajaan alam Melayu. Cikgu harap sangat anak-anak boleh faham, boleh ingat, sebab ada buat nanti awak buat nota, awak akan lebih mudah ingat. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Yang terakhir daripada cikgu, teruskan menyokong channel Cikgu Linda. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Cikgu doakan awak semua dalam keadaan sihat, sentiasa jaga kita. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.